Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah rahmatnya, dapat lagi kita menyambung siri kuliah kita, kitab Fiqh Sirah, memahami rahsia dan hikmah di sebalik perjalanan hidup Nabi SAW. Dan kita masih lagi di bawah tajuk permulaan wahyu kepada Nabi SAW. Dalam perbincangan yang lalu kita telah lihat Nabi SAW bertemu dengan Waraqah bin Naufal, menceritakan pengalaman didatangi oleh Jibril di Gua Hira. Ketika mendapat wahyu yang pertama, Waraqah berkata kepada Nabi SAW bahawa Nabi didatangi oleh An-Namus, pemegang rahsia, seperti mana Namus ataupun Jibril itu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Maknanya Nabi SAW dengan sebab didatangi oleh malaikat Jibril, maka Nabi SAW menjadi Rasul, menjadi Nabi. Dan pada ketika itu Waraqah memberitahu kepada Nabi SAW bahawa Nabi akan dimusuhi. Kenapa? Kerana tidak ada seorang Nabi bila mana dia berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah dalam keadaan mereka itu kufur dan syirik, melainkan Nabi itu akan ditentangi, Nabi itu ada musuh. Maka sebab itulah Allah SWT menyebut dalam surah Furqan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan seperti itulah kami telah adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang melakukan dosa kejahatan. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, dan cukuplah Tuhan kamu yang memberi petunjuk dan menjadi penolong kepada kamu. Begitu juga dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala kata, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal jin wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, iaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk memperdayakan, menipu manusia. Maknanya daripada dua ayat ni jelas menunjukkan kepada kita bahawa Nabi itu sentiasa dimusuhi. Maka sebab itulah Waraqah memberitahu pada Nabi, kalaulah aku masih lagi ada kekuatan, aku masih muda belia, pada waktu engkau diusir untuk aku menolong kamu. Kenapa? Kerana Nabi bila diajak manusia kepada tauhid, ajak manusia kepada iman, maka orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kezaliman, orang yang melakukan kerosakan ni, yang mempunyai kepentingan masing-masing, mereka akan menentang. Maka dengan sebab itulah menjadi kewajipan kepada Nabi dan juga orang yang mewarisi tugas Nabi ini, bila dia berhadapan dengan umat, dengan masyarakat, maka perlu mereka ada sifat sabar, ada sifat rahmat. Kenapa? Kerana ini adalah ujian, rintangan yang besar. Mengikut Syekh Abdul Rahman Ibn Qasim rahimahullah berkata,
siapa saja yang memberi komitmen untuk Islam dan berdakwah mengajak kepada Islam, maka dia telah memikul amanah yang begitu besar dan begitu tinggi, dan dia melalui jalan yang sama yang dilalui oleh Rasul dalam berdakwah. Maknanya dia menghadapi macam-macam cabaran untuk berhadapan dengan manusia ni, sebab manusia ni dia cinta kepada syahwat, cinta kepada hawa nafsu. Tambah pula mereka, yang ni manusia ni dia ada pegangan yang batin yang mereka telah warisi daripada nenek moyang mereka, dan mereka rasa sayang. Maka sebab itulah mereka ni menentang Nabi. Maka pada ketika itu mesti pada Nabi itu, pada pendakwah, untuk bersabar. Supaya apa? Supaya datang pertolongan Allah SWT. Kata Syekh Abdul Hamid bin Badis rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman ni maknanya hamba Allah Ta'ala, hamba yang menerima pengajaran daripada Al-Quran ini. Di antara sifat Ibadur Rahman ni, bila mana mereka disapa, ditegur, bila mana mereka berhadapan dengan orang-orang jahil ni, mereka mengucapkan kata-kata yang sejahtera, mana mereka tidak bertengkar, berbalah. Jadi perkara ni Allah Ta'ala kata wa idza khatabahumul jahilun. Wa idza ni, perkataan idza tu menunjukkan bahawa benda ni pasti berlaku. Maka maknanya akan sentiasa berlaku. Sebab itulah Waraqah kata tadi, engkau akan dimusuhi. Jadi satu pedoman kepada Nabi dan juga kepada pendakwah lepas daripada Nabi ni, bahawa mereka tu pasti akan berhadapan dengan tentangnya, dan mereka kena bersabar mengucapkan perkara-perkara yang baik. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, ini kerana seorang da'i, seorang pendakwah, dia mesti menghadapi cabaran, rintangan, halangan, sama ada dalam bentuk kata-kata maupun perbuatan. Maknanya orang yang menentang ni, dia akan menentang dengan kata-kata, dengan tohmah, dengan propaganda, dengan fitnah, dan mereka akan buat juga tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya. Maka seorang da'i itu dia mesti bersabar. Allah Ta'ala berfirman, fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah terhadap keputusan Allah. Mana Allah SWT telah menitahkan kepada Nabi ini untuk mendakwahkan kebenaran. Perintah supaya mendakwahkan kebenaran ini adalah satu ketetapan daripada Allah Ta'ala. Maka perlu kepada kesabaran untuk melaksanakan dakwah ni. Kemudian poin yang ke-11, muka surat 126 ni, poin yang ke-11, pengajaran yang kita dapati daripada peristiwa turunnya wahyu kepada Nabi SAW, iaitu agama ni, syariat ni mari dari Allah Ta'ala. Syariat ataupun agama ni, din, dia mari dari Allah SWT. Maka bila mari dari Allah SWT, berarti mari daripada pihak yang tinggi, Allah SWT yang maha tinggi. Maka syariat itu adalah satu perkara yang unggul, satu perkara yang tinggi, satu perkara yang mulia. Maka sebab itulah umat Islam ni perlu memberi perhatian kepada wahyu Allah Ta'ala. Jadi Quran ayat turun mula-mula dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian diikuti dengan perintah-perintah yang lain, perintah tauhid, perintah supaya melakukan amal kebaikan, kebajikan, perintah supaya semaya, sedekah, zakat dan sebagainya. Maka itu adalah perkara yang besar, patut diberi perhatian oleh setiap orang yang beriman dengan penuh ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Kenapa? Kerana perkara-perkara tadi merupakan syariat yang diwahyukan oleh Allah SWT, yang mana sifat dia itu terpelihara.
Maknanya ia bawa agama ni, Jibril alaihissalam, pada Nabi. Jibril ni dengan kekuatan dia, dengan kehebatan dia, ditakuti, dipatuhi oleh malaikat-malaikat yang lain dan ditakuti oleh syaitan-syaitan. Maka menunjukkan kepada kita bahawa agama ataupun Quran yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi SAW itu dalam keadaan terpelihara. Jadi manusia ni tidak dapat mengubah wahyu Allah Ta'ala tadi, melainkan dia kena terima, beriman dan menyampaikan kepada orang lain. Itu keistimewaan syariat ataupun agama Islam yang terkandung dalam wahyu. Kenapa? Kerana ini adalah wahyu dari Allah SWT, tidak daripada mana-mana pihak. Jadi Quran itu benar-benar daripada Allah SWT, terpelihara daripada campur tangan, daripada gangguan jin, daripada gangguan syaitan. Tetapi dalam masa yang sama, orang kafir, musuh-musuh kepada Islam ni, tak kiralah orang kafir musyrik ke, ahli kitab ke, orang munafik, orang yang mempunyai penyakit dalam hati dia, penyakit nifak, penyakit asal deki sama ada zaman dulu sehinggalah sekarang, mereka sentiasa mencetuskan pelbagai keraguan. Mereka cuba menimbulkan syubhat untuk mengatakan bahawa Quran ini bukan daripada Allah. Supaya apa? Supaya bila manusia ni menerima bahawa Quran ini bukan daripada Allah Ta'ala, maka keaslian agama ni akan hilang. Maka sebab itulah Islam yang ada pada kita ni, dia ada asal dia, ada sumber dia daripada Quran. Amalan yang kita buat adalah Quran, perintah yang kita buat adalah Quran, cara kita beribadat, cara kita bermuamalah, cara kita berjual beli, cara kita nikah kahwin, cara kita mentadbir negara ni, dia ada berlaku dalam Quran. Bila begitu, Quran Islam itu adalah menjadi satu agama yang unggul. Dia ada sumber dia, sumber yang diyakini. Tetapi orang kafir ni dia cuba menggugat untuk menjauhkan manusia daripada agama. Macam-macam dah mereka mencetuskan syubhat-syubhat untuk apa? Untuk menjauhkan manusia ni daripada ikut Islam. Maka sebab itulah macam-macam pendekatan yang telah dibuat oleh musuh Islam ni. Oleh kerana mereka tidak dapat menjauhkan manusia dari Al-Quran, mereka cuba menggugat otentik Al-Quran tu, keaslian Al-Quran tu mereka cuba pertikaikan. Mereka kata Quran ni adalah idea Nabi, ungkapan yang diungkapkan oleh Nabi macam-macam. Ada juga yang kata Quran ni dia terikat dengan masa dia, ada konteks dia. Jadi Quran dia kata untuk orang dulu, bukan untuk kita sekarang. Jadi bila begitu kita boleh ubah. Contoh yang selalu dibuat oleh orang-orang yang liberal, orang-orang yang tidak mahu menerima Al-Quran, dia kata hukum seperti hukum faraid atau hukum apa-apa ni dia turun kepada manusia, kepada orang Arab dalam konteks sosio-ekonomi manusia pada waktu tu dikuasai oleh golongan lelaki. Jadi wanita tak ada peranan. Jadi bila hukum agama, hukum faraid itu turun pada konteks masyarakat manusia yang aktiviti ekonomi mereka tu didominasikan oleh lelaki, maka mereka kata sekarang ni ekonomi keterlibatan dalam kegiatan sosio-ekonomi lelaki dan perempuan. Bila begitu hukum faraid dulu tu kita kena tengok dengan konteks sekarang. Maka sebab itulah Damon ini cuba mengutarakan kepada kita bahawa faraid lelaki dan perempuan ni kena sama. Sebab dia kata dulu lelaki dapat 2 kali ganda perempuan kerana lelaki itu bekerja, perempuan tidak bekerja. Jadi bila begitu kata mereka faraid diberikan untuk lelaki, tidak diberikan untuk lelaki sekali ganda daripada perempuan.
Tapi kata mereka, oleh kerana dia punya konteks sosial tu dah berubah sekali. Orang lelaki bekerja, perempuan pun bekerja juga, tidak duduk rumah. Maka bila begitu, perempuan ni patut juga mendapat harta pusaka sama banyak seperti lelaki. Itu kata mereka. Mereka cuba nak ubah. Untuk mereka katakan bahawa Quran ni dia terikat dengan zaman tertentu. Setengah tu pula kata Quran ni, kata mereka, produk budaya. Dia kata produk budaya, natajus thaqafi. Maknanya mereka kata Quran ni dia terikat dengan budaya setempat. Pada bila terikat dengan budaya setempat, kata mereka, dia dipakai untuk orang Arab pada waktu tu, zaman tu. Untuk zaman lain ni tak boleh. Itu kehendak mereka. Sedangkan Quran ni adalah hidayah dari Allah SWT untuk semua manusia sepanjang zaman, sehinggalah manusia yang paling terakhir sekali, untuk orang Arab dan juga bukan orang Arab. Tak kira di mana manusia itu berada, dia mesti ikut panduan daripada Al-Quran. Jadi apa yang manusia itu dakwa, golongan musuh Islam yang cuba dakwa ni, atas nama liberal, atas nama kebebasan berpendapat, rethinking, rasionalisasi, humanisasi, kontekstualisasi, macam-macam, studi kritis. Kalau mereka cuba guna ni, sebenarnya ini adalah cara memahami tentang Quran yang salah. Kenapa? Kerana Quran ni dia menyebut kepada kita dua jenis hukum. Satu, hukum ibadat yang begitu ketat, tidak boleh ubah. Sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, haji pada bulan dia di Mekah. Jadi benda-benda lagu ni dia bersifat rigid. Dia tidak akan berubah. Tak boleh kita nak kata oleh kerana sesak manusia ni ramai sangat pada bulan Zulhijjah, pakat buat haji belaka, jadi kita buat haji ni 3 kali setahun. Mana? Tak boleh. Sebab benda tu tidak boleh diubah. Kerana ada hikmah dia, ada maksud dia. Sebab apa? Sebab kalau manusia tu 3 kali setahun buat haji, maka dia tidak akan ada pertemuan serentak satu masa. Sedangkan Allah SWT nak satu masa ni pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin umat Islam ni, mari berkumpul pada musim haji tu untuk mereka bertemu, bermusyawarah, merancang, bertindak apa-apa. Pada waktu itulah mereka boleh jumpa pemimpin-pemimpin negara. Bersama-sama mereka tu buat ibadah haji serentak dalam satu masa. Jadi kalau hak ni mari bulan Muharram, ni mari bulan Safar, hak ni mari bulan Ramadan, jadi tidak akan tercapai maksud tu. Begitu juga kita nak ubah Ramadan ni, puasa ni, bagi orang negeri ni bulan ni, negeri ni bulan lain pula. Tidak. Tak boleh. Itu benda, satu perkara yang tidak boleh diubah. Itu adalah hukum-hukum yang rigid. Satu jenis lagi hukum yang terdapat dalam Al-Quran ni, benda yang bersifat prinsip. Benda yang bersifat prinsip, macam contoh bab muamalah. Benda bab muamalah ni, jual beli. Jual beli ni kita boleh buat jual beli dengan macam-macam cara, macam-macam benda. Kita ada jual beli macam ni atas talian. Atas talian, jual beli depan gini, jual beli benda yang apa, macam-macam jenis benda lah. Banyak mana kita nak jual, berapa keuntungan. Jadi syariat telah menetapkan bahawa dalam bab jual beli ni dia tidak boleh ada gharar, penipuan, musuh tidak pasti, tidak boleh ada perjudian, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada tipu daya. Itu hak usulnya. Jadi dengan sebab itulah dia boleh, syariat ni dia boleh selarah ataupun dia boleh dia boleh diguna pakai sesuai, salihatun likulli zamanin wa makan. Pada syariat Islam ni, syariatul Islam salihatun likulli zamanin wa likulli makanin. Syariat Islam ni dia sesuai untuk setiap masa, setiap tempat. Kerana apa? Kerana dia ada
hukum-hukum yang bersifat prinsip. Mana jual beli ni, jual beli ni macam-macam cara kita boleh buat. Kalau kita kata jual beli online, sudah tak ada depan, boleh kita nak jual beli asalkan kita tahu dia punya spek benda tu. Kita ada katalog, keterangan dia detail. Lepas tu cara pembayaran, cara penghantaran, apa semua, syarikat hak atas jelas-jelas belaka. Semua maklumat cukup. Boleh. Sebab apa? Sebab pada ketika tu unsur gharar ataupun unsur ketidakkepastian itu dapat dielak. Jadi walaupun Quran tu turun pada zaman Mekah, tetapi prinsip dia tu boleh terus diteruskan sampai lagi. Walaupun Nabi SAW pada ketika itu hanya memerintah semenanjung Arab, tetapi dengan prinsip yang ada dalam Al-Quran, prinsip keadilan, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi ayat ni innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Allah Taala menyuruh kamu supaya berlaku adil, membuat kebajikan, memberi hak kepada kaum kerabat. Maknanya dalam pentadbiran negara, unsur keadilan, unsur kebajikan dia kena ada. Asalkan manusia ni taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Masing-masing tu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Masing-masing ya Allah Taala kata, Allah Taala menyuruh kamu supaya menunaikan amanah, menyerahkan amanah kepada empunya. Jadi orang cuba nak mempertikaikan Al-Quran itu mereka tidak dapat. Kenapa? Kerana sifat Al-Quran itu sebagai wahyu daripada Allah Ta'ala untuk manusia. Jadi Allah yang mencipta manusia dan dia lebih mengetahui tentang apa yang diperlukan oleh manusia. Sebab itulah kalau kita tengok dalam sejarah ni, gagal belaka sistem sosialis ke, sistem kapitalis ke, sistem komunis ke, gagal belaka. Kalau kapitalis ni orang kaya jadi kaya, orang miskin ke orang miskin. Sebab itulah syariat yang diturunkan oleh Allah SWT itu adalah syariat yang sempurna, adalah syariat yang unggul. Kemudian kita masuk pada tajuk berikutnya ni, risalah kenabian. Jadi dalam bahagian A baru ni kita telah baca Nabi SAW menerima wahyu Iqra. Jadi ramai juga di kalangan ahli ulama mengatakan bahawa dengan turunnya ayat Iqra, maka Nabi SAW menjadi Nabi. Mana Nabi ni ia menerima berita, jadi Nabi. Kemudian lepas daripada itu Nabi SAW menerima satu lagi ayat, iaitu surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan, hendaklah kamu agungkan Tuhan kamu. Jadi dengan ayat ni Nabi SAW menjadi rasul pula. Iqra, pelantikan Nabi sebagai Nabi. Ya ayyuhal muddathir, pelantikan Nabi sebagai rasul. Sebab dalam perbincangan ilmu akidah ni ada beza antara Nabi dengan rasul. Nabi orang yang menerima wahyu, semata-mata dia menerima wahyu itu Nabi. Rasul ni pula orang yang menerima wahyu dan dia diperintahkan supaya menyampaikan wahyu tadi kepada orang lain. Dalam kitab menyebut bila mana turun ayat Iqra kepada Nabi SAW, dalam beberapa tempoh ni Nabi SAW tidak didatangi oleh Jibril untuk membawa wahyu, yang dipanggil sebagai fatratul wahyi. Dipanggil fatratul wahyi,
Maknanya ada sela masa, ada satu tempoh wahyu itu tidak diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada itu barulah turun Jibril alaihissalam membawa wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman memberitahu kepada saya bahawa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah ni dia anak pada Abdurrahman bin Auf, bahwasanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari telah berkata tentang dalam kitab Indonesia ni kevacuuman wahyu. Kita beri vacuum ni kak, dah pelik ni. Orang Indonesia ni pelik sikit dia terjemuh ni vacuum. Kita vacuum ni sedut debu tu dah. Jadi maksud di sini terhentinya wahyu. Terhentinya wahyu. Mana Jabir cerita kepada kami tentang peristiwa terhentinya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya lepas daripada turun Iqra tu tak mari dah wahyu pada Nabi. Ada satu tempoh. Lepas pada itulah baru mari Jibril bawa wahyu. Jadi tempoh ni tidak dapat dipastikan oleh ulama. Macam-macam pendapat lah. Ada kata 3 tahun, ada kata 6 bulan, ada kata beberapa hari sahaja. Tapi pendapat yang masyhur mengatakan bahawa tempoh fatratul wahyi ni, wahyu terhenti ni lebih kurang dalam 3 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mana saya berjalan, saya mendengar satu suara dari langit, lalu saya mendengar, saya mengangkat kepala saya ke atas, maka terlihat kepada saya malaikat. Tiba-tiba terdapat saya ternampak malaikat yang datang kepada saya di Gua Hira, duduk di atas kerusi antara langit dan bumi. Jadi aku pun menjadi ketakutan dan kembali ke rumah sambil berkata zammiluni, selimutilah aku. Kemudian Allah menurunkan ayat ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir, sehinggalah wa rujza fahjur. Kemudian lepas pada itulah wahyu ni dia turun satu demi satu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berturut-turut. Maknanya ada 2 keadaan yang mana pada peringkat awal Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ni. Keadaan yang pertama, Jibril alaihissalam mari kepada Nabi dalam Gua Hira. Jadi pada waktu tu Jibril mari dengan rupa manusia. Sebab Gua Hira tu kecil je, bukannya besar. Orang yang sibuk beratur nak semaya dalam Gua Hira tu, satu masa seorang yang boleh duduk je. Jibril mari jumpa Nabi di Gua Hira tu, peluk Nabi 3 kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Jibril mari jumpa Nabi dalam keadaan rupa seorang manusia. Tetapi satu keadaan ni setelah daripada terhenti wahyu, Jibril pernah mari, malaikat telah pernah mari menemui saya di Gua Hira, datang dengan menunjukkan rupanya yang sebenar, yang mana Jibril itu duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Jibril itu memperlihatkan rupanya yang asal. Jadi bila tengok rupa yang asal ni, maka Nabi SAW ketakutan dan Nabi lari balik ke rumah dia. Maka ketika itulah Allah SWT menurunkan ayat ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah, berilah peringatan. Mana perintah daripada Allah SWT supaya Nabi melaksanakan dakwah. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan engkau itu adalah engkau agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian engkau adalah engkau bersihkan.
ataupun diri engkau itu adalah engkau bersihkan, warujza fahjur, dan jauhilah, tinggalkanlah kotoran syirik. Jadi lepas pada itulah baru turun wahyu berterusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa ni orang panggil peristiwa fatratul wahyi, terhentinya wahyu. Jadi di sebalik berlaku terhentinya wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, maknanya ada tempoh masa wahyu ni, tidak kata wahyu mari sekali mari lepas tu berturut-turut mari pada Nabi, tidak. Dia ada satu ketika terhenti wahyu daripada Nabi. Antara maksud mengapa Allah SWT menjadikan ada masa antara wahyu pertama dengan wahyu berikut ni, ada hikmah dia lah. Seperti mana kita belajar baru ni, Nabi SAW tu dia menerima wahyu dalam bentuk mimpi yang benar, nebula sebelum jadi Nabi. Dah, Nabi didatangi oleh Nabi mendapat mimpi yang benar, wahyu dalam bentuk ar-ru'ya shadiqah ataupun ar-ru'ya salihah. Waktu tu sebelum daripada Nabi terima wahyu di Gua Hira, mari dalam bentuk mimpi, kemudian dalam bentuk yaqazah, datanya Jibril kepada Nabi dalam keadaan Nabi jaga Gua Hira. Jibril mari dalam rupa manusia, kemudian ni Jibril mari dalam rupanya yang asal. Yang pertama, maksud adanya terhenti wahyu kepada diri Nabi SAW supaya rasa takut Nabi itu hilang. Supaya hilang rasa takut Nabi SAW, dan supaya ada kerinduan, keinginan untuk mendapat wahyu semula. Macam orang kasih lah. Surat mula-mula mari tu, sekali mari ada surat dah. Lama tu baru mari surat. Kalau hari ni atas surat, dah patut atas pula 2-3 hari dengan cepat. Tu tak jadi mana. Dia kena lewat sikit, barulah dia ada perasaan menanti-nanti. Tertanya-tanya bila nak atas surat. Zaman orang gawe dululah. Orang ni dia tak ada. Orang gawe dulu dia boleh kontak dengan suratnya. Jadi peringkat mula-mula Nabi terima wahyu ni ada terhenti wahyu supaya apa? Supaya takut tu hilang, kemudian supaya timbul keinginan dalam jiwa Nabi tu untuk mendapat wahyu, ternanti-nanti wahyu. Jadi bila hilang ketakutan dan hati Nabi SAW menjadi tenteram dengan wahyu, dan Nabi dapat faham wahyu, maka lepas pada itulah wahyu akan mari dengan berturut-turut, kerana sudah ada isti'dad, persediaan, keinginan dalam hati Nabi itu. Maknanya dipanggil di sini isti'dad. Ada isti'dad, keinginan, kehendak untuk menerima wahyu. Sebab budak sekolah ni, kalau kita masa pertama tu kita perhabis satu bab, kejut budak-budak. Sebab apa? Dia tidak ada isti'dad. Kalau kita hari kedua barulah kita tambahkan lagi dia punya formula apa-apa, ketika tu budak tu ada isti'dad, ada persediaan. Begitu juga Nabi SAW ni, Allah Ta'ala kehendaki untuk menyatakan kepada Nabi bahawa wahyu ni adalah hak Allah Ta'ala. Dia yang menentukan bila wahyu tu nak mari. Sebab wahyu ni dari pihak Allah Ta'ala, bukan daripada pihak Nabi. Jadi bila wahyu tu adalah hak Allah Ta'ala, dia boleh menentukan lewat ke ataupun cepat. Nabi hanya menerima dan menyampaikan wahyu. Sebab itulah kalau kita baca tentang pertukaran kiblat, pertukaran kiblat ni, yang mana kita maklum Nabi SAW belah bulan pertama Nabi berhijrah ke Madinah tu, Nabi menghadap
ke arah Masjidil Aqsa. Sehingga satu masa ni Nabi selalu mendongak kepada dia ke langit untuk menanti-nanti untuk menerima wahyu supaya ada pemalingan kiblat, supaya menghadap ke Mekah. Jadi Nabi menanti-nanti wahyu dari Allah SWT yang mengarahkan supaya menghadap ke Baitullah, Kaabah di Mekah. Maknanya wahyu tu dia mari pada ketika yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, bukan kehendak Nabi. Yang ketiga, dalam hadis yang pertama, maknanya hadis permulaan wahyu pada Nabi ini menunjukkan bahawa Jibril AS berkata kepada Nabi SAW, "Iqra', bacalah." Jadi kedatangan Jibril membawa perintah membaca, Nabi SAW telah menjadi seorang Nabi, seperti kita kata tadi. Kemudian pada hadis ini Nabi SAW telah menjadi seorang Rasul dengan perintah kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahyu pertama Iqra sebagai pelantikan seorang Nabi. Wahyu yang berikut ni ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir, itu pelantikan Nabi SAW menjadi Rasul. Maknanya di sini perlu kepada Nabi SAW ni melalui tahap, peringkat-peringkat, berperingkat. Ada peringkat-peringkat. Mana peringkat seperti kita kata tadilah, timbul keinginan dalam hati Nabi untuk berkhulwah. Dalam Gua Hira, Nabi didatangi oleh mimpi-mimpi yang benar. Kemudian barulah mari Jibril peluk Nabi, baca Iqra. Kemudian barulah peringkat yang ketiga ni, Jibril mari pada Nabi SAW dalam rupanya yang asal. Jadi peringkat menerima wahyu dalam proses penerimaan wahyu ni berperingkat-peringkat. Begitu juga proses menyampaikan wahyu pun berperingkat-peringkat. Proses menyampaikan wahyu ni pun berperingkat-peringkat. Maknanya Nabi SAW mula-mula berdakwah, memberitahu kepada Khadijah, kepada Waraqah, kepada Ali, kepada sahabat dia terdekat Abu Bakar. Kemudian barulah Nabi SAW lepas daripada itu mengajak kaum keluarga yang terdekat. Wa anzir ashiratakal muqrabin, berilah peringatan kepada ashiratakal muqrabin, keluarga. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Lepas tu bila orang Mekah tak sik, Nabi pergi berdakwah pada orang Taif pula. Bila orang Taif tak sik pula, Nabi SAW mengajak orang-orang Madinah yang mari ketika musim haji. Maknanya sebagaimana penerimaan wahyu itu berperingkat, begitu juga penyampaian wahyu pun berperingkat juga. Tidak dapat tidak. Dia panggil tadarruj, berperingkat-peringkat, step by step, satu persatu. Begitu juga ketika Nabi SAW hantar Mu'adh bin Jabal untuk berdakwah kepada orang-orang Yaman. Nabi kata, hendaklah perkara pertama yang kamu ajak orang ahli kitab ni tauhid kepada Allah. Itu mula-mula. Kemudian diikuti dengan sembahyang, diikuti dengan zakat. Jadi dari segi praktiknya, kalau kita nak ajak orang kafir masuk Islam ni, kita pentingkan kepada mereka tu tentang tauhid kepada Allah. Ajak mereka tu kepada akhlak-akhlak yang mulia. Tak sahaja lah, tak usah cerita pada dia jangan, tak usah makan babi, tak usah minum arak, tak usah makan bewok lah. Suruh dia jauhi. Itu tak tepi dulu. Ni kita dakwah orang asli, mula-mula sekali kita ayat dia kena jauh. Itu tak ada hikmah. Dia kena berperingkat. Sebab jauhi ni cerita banyak lagi sebelum dia tu kena sesat. Begitu juga orang baru masuk Islam ni,
Kita nak suruh dia baca Fatihah dengan tajwid, dengan makhraj betul. Tak boleh. Mana kita kena beri tempoh pada dia. Biar dia semaya dulu. Semaya dia kiam saja, tak apa dah. Dia sebut Allah Akbar dalam hati dia berkali-kali, tak apa dah. Sebab peringkat mula-mula dia nak boleh kau pandai semaya baca Quran ni. Dah. Makin masa juga. Jangan kita kata selagi kamu tak boleh Fatihah tak boleh semaya. Tak boleh aku tu. Suruh dia semaya. Semaya dengan qiyam, ingat pada Allah Ta'ala, tak apa dah kepada mereka. Sebab itulah kalau mengikut fatwa Imam Abu Hanifah mereka dulu, dia kata orang yang tak boleh baca Quran dengan bahasa Arab ni, dia boleh baca Quran dengan bahasa Farsi. Sebab nak suruh semaya juga dulu. Biar dia semaya dulu. Dia buat sekadar dia mampu buat. Lepas tu di samping tu dia belajarlah bela-bela. Hari ni Allahu Akbar boleh Bismillahirrahmanirrahim, tak apa dah. Esok Alhamdulillahirabbil alamin pula. Maknanya peringkat tu penting. Kemudian Allah, poin yang keempat. Poin yang keempat ni, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi SAW supaya bangkit memberi peringatan, mengajak manusia kepada agama Allah, mengagungkan Allah, mengesakan Allah SWT. Dan Nabi SAW telah melaksanakan tugas dakwah ni lebih daripada 20 tahun. Baginda mengajak manusia kepada jalan Allah. Dan perintah supaya mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala ni, dia tidak hanya terbatas pada Nabi. Umat ni pun kena juga mengajak manusia kepada agama Allah. Kerana apa? Kerana perintah Iqra', bacalah. Bacalah tu maknanya siapa-siapa kena baca. Tidak kata Iqra' ya Muhammad, tidak. Kalau kata Iqra' ya Muhammad, wahai Muhammad baca. Jadi itu nampak khusus kepada Nabi. Tetapi Allah Ta'ala kata Iqra', baca. Mana tak kira siapa-siapa pun kena baca. Begitu juga dalam ayat Al-Muddathir ni, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Bangunlah, berilah peringatan. Jadi perintah ni, perintah berdakwah ni ditujukan kepada semua orang. Ditujukan kepada semua orang. Ni mengikut upaya masing-masing lah. Kita hak ada ilmu, cara hak ada ilmu, hak kurang ilmu ni cara hak kurang ilmu. Maknanya kalau kita sebagai orang biasa, dah, macam mana kita nak berdakwah, kita ajak orang kepada agama Allah Ta'ala, pendetilan, huraya seterusnya tentang agama Allah Ta'ala ni, yang mana kita tak mampu nak hurai kepada dia, kita bawa dia tadi bertemu dengan orang yang lebih alim lagi. Cuma kita ambil langkah pertama. Sebab itulah dalam kitab ni dia kata, seruan untuk mengajak manusia kepada agama Allah ni tidak khusus kepada Nabi SAW sahaja. Kenapa? Kerana untuk membaca semua orang boleh membaca, untuk mengagungkan Allah Ta'ala semua orang boleh buat, untuk membersihkan pakaian semua orang boleh buat. Jadi bila begitu, dalam bab berdakwah ni siapa-siapa sahaja ia telah menerima Islam, maka dia berkewajipan untuk berdakwah sesuai dengan persediaan yang ada pada dirinya, sesuai dengan kemampuan, kekuatan yang ada pada dirinya. Yang kelima, kita boleh merumuskan fasa-fasa kenabian Nabi SAW ni dalam tempoh berikut. Yang pertama, bila mana dekat dengan pengutusan Nabi SAW, maka terzahirlah mukaddimah ataupun permulaan-permulaan yang dialami oleh Nabi, seperti Nabi suka bersendirian,
di Gua Hira. Nabi mendapat mimpi dan pokok batu memberi salam kepada Nabi SAW dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang berlaku pada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mendapat mimpi ini selama 6 bulan. Kemudian diikuti dengan turunnya wahyu Iqra kepada Nabi SAW, yang mengangkat kedudukan Nabi ini kepada martabat kenabian. Belum lagi untuk menyeru pada kebenaran. Kemudian bila turun ayat ya ayyuhal muddatsir, perintah untuk memberi peringatan, maka martabat ataupun kedudukan pangkat Nabi SAW pada waktu itu adalah pangkat risalah, peringkat rasul. Yang mana peringkat rasul ni adalah peringkat untuk memberi amaran dan bisyarah, berita gembira, amaran dengan kemurkaan Allah Ta'ala kepada orang yang ingkar, dan berita gembira dengan mendapat keredaan Allah dan syurga Allah Ta'ala kepada orang yang beriman. Itu peringkat-peringkat yang dilalui oleh Nabi SAW. Kemudian tajuk berikut ni itu dakwah sirriyah. Mana dakwah peringkat yang pertama, dakwah peringkat secara sembunyi. Perlu kepada Nabi SAW dakwah secara sirri ni, maknanya bagi membina kekuatan umat dulu, kekuatan jemaah. Maknanya Nabi perlu membentuk jemaah dulu, sokongan dulu, barulah Nabi SAW boleh turun ke lapangan berhadapan dengan pemimpin-pemimpin Quraisy. Jadi peringkat mula ni Nabi berdakwah secara rahsia kepada keluarga terdekat. Itu insya-Allah kita akan sambung pada minggu akan datang. Setakat saja. Apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap daripada kembali hamba, aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.